Jadi kalau kita lihat soalan ni, biasanya data kita ni adalah dalam bentuk X. Okay, data kita ni asalnya dalam bentuk X. Okay, contoh macam ni lah. Okay, X ni mewakili adalah kita punya weight in kilogram, ya, in kilogram. Kemudian dinyatakan bahawa ini adalah normal distribution. Bila normal, kita kena pastikan dia mesti ada dua maklumat. Yang pertama mean, yang kedua adalah standard deviation ataupun variance. Okay. Jadi kalau kita nak buat dalam bentuk notation, kita boleh gunakan X distribute by normal with mean. Akan letak sini 60. Kemudian standard deviation adalah 5. Dalam notation kita menggunakan variance. Okay. So ingat, kalau kita lihat di sini, yang pertama ni adalah mean. Kemudian yang kedua ni adalah variance. Ini dalam bentuk variance. Okay. Dalam bentuk normal notation, kita perlukan mean, kita perlukan variance. Okay. Jadi kalau soalan itu dinyatakan standard deviation, maka kita akan gunakan 5/2. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita nak determine the Z values of two student. Maknanya kita nak tentukan nilai Z di mana dua student ni, yang pertama weight dia adalah 50 kg. Kita nak tentukan nilai Z dia. Jadi kalau kita ada data kita adalah X, bila kita nak guna table, kita mesti menggunakan formula yang ni. X tukar kepada Z dengan menggunakan formula X, Z equals to X tolak min divided by sigma. Sigma ni adalah standard deviation. Jadi kalau kita ada soalan, asalnya data kita adalah X, maka bila nak guna table, mesti gunakan formula yang ni. Okay, kita mesti menggunakan formula yang ni. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, kita nak tukarkan X kita ni 50 kg. Maka probability X, ataupun sekarang ni kita belum bincang lagi probability. Okey, jadi maklumat yang asal ni adalah X. X sama dengan 50. X sama dengan 50. Kita nak tukar dalam bentuk nilai Z. So, kita akan gunakan formula. X ni adalah soalan, 50. Tolakkan dengan min. Min kita adalah 60. Kemudian kita divide by kita punya sigma. Sigma kita kalau ikut sini, ini adalah variance. Maka gunakan nilai bacaan 5. So, divide by 5. Maka kita akan dapat nilai dia adalah -2. Itu untuk student yang pertama. Student yang kedua, dia punya weight dia adalah 70 kg. Jadi kalau X sama dengan 70 kg, kita nak tukar kepada Z. Maka kita akan ambil X kita adalah soalan 70 dan min kita adalah 60 divide by standard deviation. Okay. Kalau dalam formula Z, kita akan gunakan ini adalah standard deviation. Dalam normal notation, kita menggunakan variance. So, hati-hati. So, yang ni kita tak guna 25, kita ambil 5. So, kalau kita kira ni, nilai Z kita adalah nilai dia 2. Okey, soalan yang kedua, determine the weight of two student with the Z. Maksudnya untuk soalan B ni pula, diberi dulu nilai Z. Kita nak mencari X kita ataupun weight kita. Maka, kita boleh gunakan formula ni, gantikan nilai Z yang pertama. Nilai Z yang pertama adalah -2. So, saya ganti je. So, -2 equals to X tolak min. Min kita 60 divide by standard deviation. So, jangan ambil 25, kita ambil 5. Okay. Maka kita akan proses. Maka X kita tu adalah sama dengan. Okay. Sepatutnya kita akan dapat jawapan 50. Jawapan kita adalah 50. Okey, sama juga kalau kita diberi Z sama dengan 2. Maka kita ganti 2 sama dengan X tolak min divide by sigma 5. Maka kita proses. Maka kita akan dapat X tu sama dengan 70. Ini semua dalam bentuk kilogram. Okey. Soalan C. What is the probability? Maksudnya kita punya probability P student with between 50 and
70 kg. Dia sebut between. Maka kita akan gunakan X between 50. Bila sebut je between, maksudnya nilai sempadan tak termasuk. Kecuali kalau disebut between, kemudian ayat akhir dia akan gunakan inclusive. Baru kita letak sama dengan. Okey, so kita akan tukar kepada Z. So Z tadi formula kita adalah X tolak min divided by sigma. Maka kita akan ambil 50 tolak min divided by sigma. Sigma kita tadi adalah 5, standard deviation 5. Less than Z kurang daripada 70 tolak min divided by 5. Okey. So daripada sini kita akan lihat yang ini kalau kita selesaikan dapat negatif 2. Yang ini adalah nilai dia adalah 2. So kalau kita lihat kalau kita nak gambarkan dalam bentuk normal distribution, so kita akan dapat yang ni. Dan yang di tengah ni nilai Z kita 0. Ini adalah Z axis. Sebelah kiri negatif 2. Sebelah kanan adalah 2. Jadi kalau kita nak mencari nilai Z yang ada negatif dan positif, terus kita akan ambil 1 tolak probability. Kita baca yang ni nampak negatif 2, tapi kita gunakan Z more than 2. Yang ini kalau kita baca, terus tolak dengan PZ more than 2. Ataupun kita boleh gunakan 1 tolak 2 kali probability Z more than 2. 228. Maka kita akan dapat jawapan kita adalah 0.9544. Contoh 14. Sama juga, dia sebut normal. Maka bila sebut normal, ini kalau kita nak tulis notation kalau nak tulis. Notation dia yang pertama mesti ambil nilai min. Yang pertama. Ni kalau nak tulis, tak tulis pun tak apa. Kemudian dalam notation ni kita baca bukan standard deviation, kita baca variance. Itu yang saya buat 400 kuasa 2. Ini kalau nak tulis. Kalau tak nak, kita cuma senaraikan min je. Kalau tak nak, kita cuma buat macam ni je. Normal. Maklumat yang pertama, min adalah 1.5 kg. Kemudian maklumat yang kedua, standard deviation sama dengan 400. Tapi kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang soalan, unit dia tak sama. Yang pertama, min tu kilogram. Kemudian, standard deviation tu 400 gram. Sepatutnya, kalau nak bincang kilogram, semua kena tukar dalam bentuk kilogram. Kadang-kadang soalan exam tu dia tukar-tukar tu. Jadi, unit tu kena hati-hatilah. Unit tu kena hati-hati. So, yang ini kalau nak tukar dalam kilogram, boleh ambil 0.4 kg. Pastikan unit tu mesti sama. Sama ada nak tukar semua dalam gram ataupun dalam kilogram. So, nak exam kena bersedia dengan keadaan tu lah. Biasa memang dia akan tukar unit ni. Kemudian kita nak mencari probability kita punya as a mass of more than. Maksud dia more than 1.2. Ini maklumat kita yang asal. Unit dalam kilogram. So, kita akan convert dalam kilogram. Jadi, kalau kita nak guna table, kita mesti gunakan tukar kepada Z. Cara nak tukar pada Z, kita lihat formula tadi. Z equals to X subtract to min divided by standard deviation. So, X tu rujuk kepada soalan. Soalan kita adalah 1.2. Subtract to min. Min tu adalah 1.5. Divide by sigma. Sigma tu merujuk kepada standard deviation. So, 0.4. Jangan ambil 400. Siapa ambil 400 salah. Sebab unit kita adalah dalam kilogram. Ni kalau kamu selesaikan ni, probability Z more than, kamu guna je calculator tu, dapat negatif. Betul tak? Negatif 0.75. Yes. Betul.
Tapi dalam table, mana ada negatif? Jadi kalau kita nak baca juga table, kita perlu buat lakaran sikit lah. Kita buat lakaran sikit. Nak tahu kedudukan dia di mana. Tengah-tengah ni mesti 0 Tengah-tengah mesti 0. Yang ni adalah Z axis. Kemudian negatif. Maksudnya di sini ni. Negatif 0.75. Dan dia menggunakan more than. Maka saya akan lorikkan di sinilah. Macam tu. Kemudian, kalau saya nak baca table, saya kena tukar lah ni. Saya kena putarkan. Saya pindahkan ke sebelah kanan. Nanti yang ini negatif akan jadi positif. 75. Yang ini adalah 0. So, kawasan dia berlorik sebelah kiri. Kalau kita guna bacaan dalam table, maksud dia kita akan dapat kawasan yang kosong tu. Tapi saya nak yang berlorik. Jadi kita boleh gunakan keseluruhan yang berlorik 1. Tolak dengan dalam table Z more than 0.75. Okey tak ni? Daripada yang asalnya kita tak boleh guna table sebab nilai Z tu negatif. So saya rotate je. Pindahkan ke sebelah kanan. Tapi pastikan yang berlorik tu berpindah ke sebelah kiri. Kalau saya guna table bacaan 0.75, dia merupakan kawasan yang kosong ni. Saya nak yang berlorik. Jadi kita dah tahu tadi. Semua ni probability dia mesti 1. Semua. Jadi saya ambillah 1 tolak kawasan dalam table. Jadi kalau kita guna table, ambil bacaan 0.75. Muka surat 21 juga. Ambil 0.7, kemudian tambah sikit dengan 5. Jadi 0.2266. Kemudian kamu kira lah 0.7734. Dalam B kita nak mencari X ni. Under mass exceed. Maksud dia probability X more than. Tak tahu berapa nilai dia. Nak guna A boleh, nak guna K boleh. Tapi nilai probability dia adalah 10%. 10% tu sama dengan 0.1. Kita nak mencari nilai A tu berapa. Jadi yang pertama, sebabkan saya nak guna table, maka kita kena tukar kepada Z dulu. So ingat tadi formula Z kita adalah X subtract to mean divided by sigma. X tu adalah A lah sekarang ni. So A tolak mean. Mean tadi adalah 1.5. Kemudian standard deviation asalnya adalah 400 gram. Tukar kepada kilogram. Ambil tadi 0.4 kilogram. So divided by 0.4. Kemudian equals to 0.10. Okey, macam itulah. Okey, so daripada situ kita baca daripada table. From the normal table. Okey, normal table. Kita baca cari nilai 0.1. Maksud dia kalau saya nak refer pada table, kamu ambil ni. Kita baca daripada dalam. Kita cari nilai 0.10. Kita baca daripada dalam ni. Cari, kalau jumpa yang tepat, ambil yang tepat. Kalau tak jumpa, ambil yang hampir je. So, kemungkinan dia 1.2 1075. Kita nak 0.10. Mana yang paling hampir? Yes. Macam 1.26. 28. Betul tak? Lebih kurang 1.28. Dapat tak? Kita cari yang hampir. Yang tepat tak dapat. So 1.28. So saya akan baca 1.2. Kemudian kita ambil bacaan 0.08. Okay. So jawapan dia yang ni lah.
Okey, itu maksud dia nilai semua ni lah. Nilai semua. So probability Z more than 1.28 yang sama hampir dengan 0.10. Yang hampir lah, yang hampir. Okey, kemudian saya ambil yang ni, sebabkan dia dah sama, saya ambil yang ni, samakan dengan yang kita dapat tadi. So saya akan buat A tolak 1.5 divide by 0.4, samakan bacaan dalam table tadi, 1.28. Maka A itu sama dengan, so lebih kurang 2.012 kilogram. Okey, soalan C ni pula. Yang ini kita punya number of chicken kita ni 200. Soalan nak berapa bilangan chicken ni? Berat dia antara less than 0.6. Maksud dia, step yang pertama kita kira dulu probability dia. Probability X less than, ini syarat dia, 1.6. Kita kira dulu. Bila kita dah dapat probability, nak cari number of chicken ni, kita akan darabkan dengan 200. Okay? So kita tukar dulu kepada Z. Z kurang daripada, gunakan formula tadi, X tolak min divided by sigma. X tu adalah soalan 1.6. Min tu adalah 1.5. Divide by 0.4. Tu, macam tu. Ni kalau kita kira berapa? Bagi dengan 0.4. 0.25, betul? Probability Z less than 0.25. Kalau kita nak baca table, nak baca terus, tak boleh. So, kita perlu buat lakaran dulu. Okey, yang tengah-tengah ni mesti 0. Sebab ini adalah Z. Kemudian 0.25. 0.25. Dia menggunakan less than. Maksud dia ni lah. Ni. Kalau saya baca table, saya akan baca kawasan kosong ni. Kita bukan nak yang kosong tu. Kita nak yang melurik. Apa kita buat? Satu tolak juga bacaan dalam table. Okay. So kita baca dalam table 0.25. 25. Mana 5? Okey, 0.4013. 0.5987. Okey. Tetapi hati-hati soalan dia bukan nak tanya probability tu. Dia tanya estimate how many chickens. Berapa bilangan chickens tu? Maksud dia kalau kita nak dapatkan number of chicken. Ni. Kena hati-hati ni, number of chickens. Maka kita akan ambil jumlah keseluruhan tu 200, darabkan dengan 0.5787. 5987. Lebih kurang berapa? 119. Ada poin tak? 119.24. 74. Okey. Kalau dari segi logik dia, kita boleh ambil bacaan dia adalah 119. Kalau ikut logik lah. Sebab 0.74 tu ayam tu belum siap. Mungkin kepak dia hilang sebelah. So kita tak kira lah tu. Kan? Tapi dari segi matematik dia 120 lah. Dari segi logik dia kita akan ambil 119. Sebab 0.74 tu belum complete lagi. So jawapan lebih tepat 119. Okey, ingat yang soalan normal ni biasanya dalam exam disebut normal distribution with standard deviation. Kita hanya ada maklumat sigma equals to 10. Itu je. Find the mean. Mean tu yang tak tahu ni.
Simbol dia adalah mu. Okey, dia punya maklumat dia, if the probability value more than, okey, maksud dia more than 77.5 is 0.1736. Okey. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, mesti guna table. Jadi tukar kepada Z. Z ni tadi gunakan formula tadi. Z equals to X subtract to mean divided by sigma. So saya tukar X tu 77.5 tolak mean yang tak tahu divided by standard deviation 10. Okey, sama dengan 0.1736. Okey, kemudian saya boleh buat lakaran dia. Ni saya ambil ni. Bukannya ni sepatutnya. Ini hanya layan perasaan je ni. Patutnya saya nak buat ni tadi. Bacaan dalam table. Okey, dalam table. Nanti dalam table tu kamu kena baca daripada dalam. Cari nilai 0.1736. Ambil yang hampir lah. Ambil yang paling hampir. Okey, cuba kita lihat 17 berapa tadi? 0.94. 1736. Yes. Sama. So 0.9. Kemudian yang ini 0.04. Okey, maksud dia bacaan daripada table. Ni tulis sikit from the normal table. Normal table. Bacaan kita adalah probability Z more than 0.94. Sama dengan 0.1736. Okey, tapi kita nak mencari mean. So saya akan ambil yang ni. Saya ambil yang ni, samakan dengan ni. So terus 77.5 subtract to mean divided by 10 equals to 0.94. Ni nanti kamu proses. Sepatutnya mean tu mesti 68.1. 68.1. Okey, ini maksud dia soalan asalnya adalah binomial. Ingat, binomial ni asalnya maksimum dalam table hanya 50 aja. Jadi kalau kita jumpa soalan binomial tapi lebih pada 50, maka kita akan tukar pengiraan kepada normal. Jadi syarat yang pertama, kalau nak tukar pada normal, yang pertama lihat n tu mesti lebih daripada 50. Itu syarat yang pertama. Kemudian P itu hampir kepada P close to 0.5. Ini syarat tambahan ni. Tapi biasa kita akan lihat yang pertama je. Lebih je daripada 50 memang tak boleh buat pengiraan binomial. Tukar pengiraan kepada normal. Cuma kita kena ingat, masa kita belajar binomial, masa kita belajar Poisson, data dia adalah discrete. Sedangkan normal ni adalah continuous. Tak sama kita punya data. Data tak sama. Bila tak sama, maksud dia boleh kita buat pengiraan ke normal, tetapi kita kena buat correction of continuity. Ataupun saya ringkaskan dia sebagai CC. CC ni cara dia adalah plus minus 0.5. Maksud dia soalan yang kita dapat daripada binomial tu, nilai X tu kena buat plus minus dulu. Sebab soalan tu dia tak sama data dia. Discrete tukar kepada continuous. Macam kita ada kelas interval lah. Kita ada kelas interval, contoh dulu kita belajar kelas interval. Kelas interval. Okey, contoh kelas interval kita sebelum ni 5 hingga 9. Kemudian sambung dengan 10 sehingga 14. Kan dia terputus kan data dia kan. Nanti kita akan buat pengiraan, kita akan convert kepada kelas boundary. Ingat tak? Masa kita buat kelas boundary kan kita akan gunakan plus minus 0.5. Kalau data kita integer. Maka yang di bawah kita akan tolak 0.5. So kita akan ambil bacaan 4.5 sehingga berapa? 9.5. Betul tak?
Yang di bawah saya tolak 0.5. Yang di atas tambah 0.5. Sama juga untuk second interval ni. 9.5 tolak. Yang ini 14.5. Nanti kaedah dia hampir sama macam tu lah. Jadi soalan nanti kita akan buat dulu plus minus. Baru kita jawab soalan. Okey. Inilah contoh-contoh bergantung kepada soalan. Bagaimana kita nak buat continuity correction. Tapi, kalau kamu nak senang, kamu hafal yang satu ni je. Yang ni, yang E ni je. Maknanya kamu ingat, macam saya buat tadi lah. Daripada kelas interval, tukar kepada kelas boundary. Kalau sebelah kiri, tolak 0.5. Sebelah kanan, tambah 0.5. Nampak tak? Sebelah kiri, tolak 0.5. Sebelah kanan, tambah 0.5. Kita boleh guna konsep yang tadi. Kelas interval, convert to kelas boundary. Okay? Itu yang pertama. Kalau kita ada kiri kanan. Jadi kalau ada kiri kanan, yang kiri tolak 0.5, yang kanan tambah 0.5. Itu cara nak buat sisi. Ringkasan dia sisi. Kalau katakan dia ada sebelah aja. Dia ada sebelah aja. Saya bagi contoh lah. Okey, katakan saya ada X. Ni soalan binomial. Katakan ini adalah 3. Yang ini adalah 5. Contoh. Ini soalan binomial ni. Masa saya nak jawab tukar kepada normal, kita akan tukar melalui dipanggil continuity correction. Dengan cara, pastikan ni sama dengan sama dengan. Dengan cara sebelah kiri tolak 0.5. So kita tulis apa? 2.5. Betul tak? Kemudian sebelah kanan tambah. Okey tak ni? Tapi syarat utama dia pastikan mesti sama dengan. Mesti sama dengan. Itu syarat utama dia. Tetapi kalau soalan tu dia sebelah aja. Katakan saya gunakan P X more than 3. Contoh. Ni. Sebelah aja. Jadi kita kena hafal yang kedua pula. Kalau kita refer kepada sini, nampak je lebih besar, maka kita tolak. Boleh tak? Nampak je lebih besar, kita tolak. Maksud dia kalau macam ni, dia besar kan? Tolak. So jawapan dia adalah X more than 2.5. Ini maksud dia continuity correction. Ataupun saya jumpa soalan X less than 5. Sebelah juga. Jadi kita kena ingat, kalau jumpa less than, kita kena tambah. Okey tak ni? Kalau jumpa less than, tambah. Kalau jumpa more than, tolak. Boleh ingat ke ni? Jadi 5.5. Tapi pastikan penulisan dia mesti guna less than. Jangan ada sama dengan. Okey tak ni? Jadi kamu kena hafal yang E je. Yang lain tu saya dah ringkaskan dalam peraturan ni. Okey, kita lihat contoh soalan. Yes. Contoh macam ni lah. Kita lihat soalan asalnya adalah binomial. N kita 200. Mana ada dalam table? 200. Jadi kita lihat N tu 200. Lebih daripada 50. Jadi dah tak boleh buat pengiraan binomial. Kita tukar pengiraan kepada normal. Tetapi jangan jawab terus soalan. Kita kena buat sisi dulu. So cara dia, cara dia probability X less than or equals to 50. Kita akan buat sisi dulu. Sisi. Disebabkan dia hanya guna sebelah aja, maka kalau less than kita nak tambah ke tolak? 0.5. Yang nota air tadi. Tambah sebab dia sebelah kanan kan. Tambah 0.5. Maka kita akan jawab X kurang daripada 50.5. Jadi kalau kita nak kira normal, kita kira daripada sini. Bukan kira daripada 50. Kira daripada sempadan yang baru, 50.5. Dari segi penulisan, pastikan jangan ada sama dengan. Okey? Macam tu. Kemudian, barulah kita tukar kepada Z. Tapi dalam normal, kita perlukan, yang pertama, kita perlukan min. Min tu adalah N darab P.
So ingat balik binomial. Masa kita belajar binomial, nak cari mean N darab P. Masa kita nak kira variance, NPQ. Ingat tak? So saya perlukan sigma ataupun variance. Variance sama dengan NPQ. Jadi mu kita berapa? N darab P. 200 darab 0.3 berapa? 60 ke? 60 lah senang. 60. Selesai. Kemudian kalau saya darab ini pula. Saya akan ambil 200 darab 0.3 darab 0.7. Berapa? 42. Betul tak? 42. Betul tak? Boleh? 200 darab 0.3 darab 0.7. 42. Okey, kemudian saya akan tukar kepada Z. So, Z kurang daripada 50.5. Tolak min. Min kita 60. Kemudian kita akan baca divide by standard deviation. Yang kita dapat ni variance. So, kena buat square root of 42. Hati-hati sebab yang kita kira tadi variance. Dalam formula kita standard deviation. Nanti kamu kira ni. Ini lebih kurang probability Z less than negative 1.47. Betul tak ni? Disebabkan negatif, saya tak boleh guna table. So, saya buat lakaran dulu. Dari segi Z kita ni, yang tengah-tengah ni 0. Negatif tu di sini. Kemudian, less than. Masa dia blurry sini. Ini kalau saya rotate ni, dia akan sama dengan bacaan dalam table. Dia akan sama bacaan dalam table. So, bacalah table ni 1.47. Maksud dia ni, dia sama dengan probability Z more than 1.47. So, kita ambil bacaan daripada table. 1.47. 1.4 kemudian cari 7. So, dapatlah 0708. Okey tak ni? Ada masalah sekarang ni? Okey tak? So, ingat, ini untuk case binomial pergi ke normal. Jangan terus jawab soalan. Jangan tukar kepada Z terus. Kena betulkan dulu. Kita kena buat continuity correction. Ni kena betulkan dulu. Okey, soalan B. Ini asalnya binomial. Okey, binomial 36. Dan dia dah ada sama dengan. Okey. Jadi kita ingatlah kalau saya nak buat continuity correction, sebelah kiri tolak 0.5, sebelah kanan tambah 0.5. Macam tu je. So, sebelum kita jawab, tukarlah. Ini akan jadi 35.5. Jangan letak sama dengan X. Kemudian 54.5. Okay. Ini sebab saya nak ubah kepada pengiraan normal. Kena buat CC ni. Jangan lupa. CC itu adalah plus minus 0.5. Kemudian kita tukar kepada Z. So, ingat balik tadi. Mean tadi adalah NP. Iaitu tadi berapa? 60 Kemudian variance. Variance tu adalah NPQ. Tadi 42. So, kita ambil lah 35.5 tolak min. Divide by, saya perlukan standard deviation. So, gunakan square root of 42. Less than Z. Less than 54.5. Subtract to min. And then divide by square root of 42. Okay. Ini nanti kamu selesai kali ni. Ini kalau negurkan kamu akan dapat probability negative 3.78. Sepatutnya lah. Kemudian negatif 0.85.
Disebabkan dua-dua negatif. Saya buat lakaran sikit lah. Saya buat lakaran. Okey. Yang tengah-tengah ni adalah 0. Kemudian nilai negatif 0.85. Kemudian kita akan ambil negatif 3.78. Asalnya dia berada di sini. So nanti kita akan rotate lah. Rotate, maka yang pertama adalah 0.85. Kemudian 3.78. So kalau kita baca daripada table, dua-dua positif, maka kiri tolak kanan. Ataupun saya boleh buat penulisan probability Z more than 0.85 subtract to probability Z more than 3.78. Ini yang kita belajar semalam ni. Kalau dua-dua tu positif sebelah kanan, ambil kiri tolak kanan. Jangan terbalik. Kiri tolak kanan. So baca daripada table 0.85 berapa, baca dalam table 3.78 berapa, kemudian kamu tolakkan. Sepatutnya kamu akan dapat jawapan 0.1976. Okey. Ini baca dalam table Jawapannya 0.1976. Untuk soalan C pula, probability X more than 66 and less than or equals to 76. Okey. Yang ini kita jangan terus buat continuity correction. Kita kena pastikan dulu mesti kiri kanan ni mesti ada sama dengan. So sebelah kanan ni tak ada masalah lah. Ingat ini ada diskrit. Sepatutnya kalau saya letak sama dengan, saya nak tulis apa? 65 ke? 66 ke? Atau 67? Mana sesuai? Tapi maksud sama dengan soalan. 67 kan? Ada masalah ke ni? Sebab kalau saya senaraikan nombor ini, dia mesti bermula dengan 67. 68 sampailah 76. Jadi kita akan ubah yang sebelah kiri ni. So 67. Okey, lepas tu barulah kita buat continuity correction. Sebelah kiri tolak. Kita akan buat ni kalau sebelah kiri dan kanan ni tak ada sama dengan. Selagi tak ada sama dengan, tak boleh buat. Kita gunakan syarat yang tu je. Pastikan sama dengan. Cara nak ubah mudah aja. Kalau saya senaraikan, ini mesti bermula 67. Maka 67 kat sini. Okey, tadi kita punya mean adalah NP 60. Kita punya variance NPQ 42. So yang ini 66.5 sebab tolak. Yang ini akan jadi 76.5. Kiri tolak 0.5, kanan tambah 0.5. Boleh. Okey. Kemudian tukar kepada Z. So 66.5 tolak min 60. Yang ini kena hati-hati kita bukan guna variance, kita guna standard deviation, maka kena buat square root. Less than Z, less than. Ini pun sama juga ni. Tolak min 60 divide by square root of 42. Okey, ini nanti kamu selesaikan ni. Kamu selesaikan. Okey, patutnya kamu akan dapat ni lah. 66, 76. Betul tak? Satu ni patutnya. Less than Z. Less than 2.55. Kalau kita lihat dua-dua positif, kita akan ambil kiri tolak kanan. Nanti kita baca dalam table, baca satu, tolak dengan bacaan
sebelah kanan. Ini kalau saya gambarkan, dia macam ni lah. Ni kalau nak gambarkan. Ni kalau lukis ni tak ada markah ni. Ni macam ni kan. Kalau kita ada nilai 1 dan nilai 2.55. Kalau nak baca table, kita mesti ambil kiri tolak kanan. Bacaan 1 tolak bacaan 2.55. So nilai ni kamu ambil lah dalam table. Tengok nilai 1 berapa. Nilai 1 kita 0.1587. Tolakkan dengan bacaan 255. 255. 255 0.00539. Ni saya tulis jawapannya ni. Nanti jawapan akhir dia 0. Ini jawapan selepas saya tolak. Okey. So nanti dalam exam nanti, kalau soalan tu binomial, kamu hanya lihat je. Kalau n lebih daripada 50, maka saya boleh gunakan normal distribution, tapi dengan syarat mesti buat CC dulu. CC ni maksud dia saya akan buat plus minus 0.5 sebelum kita buat pengiraan. Kalau terus je saya ambil 66 tolak 60 bahagi dengan square root of 42, maka jawapan dia salah. Okay? Sebab soalan ni binomial. Mana sama dengan soalan normal? Tak sama. Jadi kena buat CC dulu. Maksud dia kalau nak tolak mesti 66.5 dulu. Sama juga untuk kanan. Jangan ambil 76 tolak 60. Salah. Mungkin jawapan ni akan sama, tapi kaedah salah, maka jawapan tak diterima. K0, J0.